Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini cikgu akan sambung dalam tajuk pembiakan. Okey, untuk hari ini kamu akan mempelajari berkenaan dengan sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Okey, baik, sistem pembiakan lelaki buka muka surat 98 dalam buku teks. Okey, kita lihat rajah 4.6 dan 4.7. Rajah 4.6 merupakan pandangan hadapan bagi sistem pembiakan lelaki. Okey, so kita pergi pada bahagian setiap sistem pembiakan lelaki dan kita pelajari apakah fungsi bagi setiap bahagian tersebut. Okey, baik, yang pertama ialah vesicle semen. Okey, vesicle semen dia terletak berhampiran dengan prostat. Okey, ini adalah vesicle semen. Apa fungsi dia? Dia merembeskan bendalih yang mengandungi nutrien untuk sperma. Sperma perlukan nutrien untuk pastikan dia sentiasa berkualiti. Kenapa dia perlukan nutrien? Sebab sperma ini dia perlu bergerak dengan laju dan pantas untuk memastikan diri dia dapat memasuki atau menembusi ovum. Okey. Seterusnya ialah uretra. Uretra ialah satu salur yang mengeluarkan sperma dan juga air kencing. Okey, keluar daripada badan. Baik, ductus sperma. Okey, di mana ductus sperma? Okey, ini adalah ductus sperma. Kita tengok betul-betul salur dia. Dia ductus atau salur yang menyalurkan daripada testis. Okey, ni. Okey. Baik, dan fungsi dia adalah untuk menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Okey, berbeza dengan salur air kencing. So, salur air kencing dia menghubungkan daripada testis ke pundi kencing. Okey, jadi air kencing dengan sperma dia mempunyai salur yang berbeza. Dia tidak menggunakan salur yang sama. Cuma tempat untuk mengeluarkan sperma dan air kencing itu adalah melalui uretra. Itu tempat yang sama. Okey, zakar. Zakar adalah alat untuk memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan berlaku. Dan semasa persetubuhan berlaku, zakar hendaklah dalam keadaan bersedia untuk memindahkan sperma. Baik. Skrotum. Okey, kita lihat skrotum. Di mana skrotum? Okey, skrotum ni kalau istilah Melayunya panggil kerandut zakar. Jadi skrotum ini fungsi dia adalah untuk melindungi testis. Okey, kenapa perlu lindungi testis? Kerana testis inilah tempat penghasilan atau kilang gamit jantan, kilang sperma. Okay. Dan dalam testis tu dia mengandungi hormon seks bagi pembiakan. Baik, dan satu lagi bahagian penting dalam dalam sistem pembiakan lelaki ialah kelenjar prostat. Apakah fungsi kelenjar prostat? Okay, kelenjar prostat ini dia menghasilkan cecair yang berkhasiat dan cecair ini juga berfungsi untuk melindungi sperma. Jadi ini adalah kelenjar prostat. Okey? Baik Faham ya? Baik, seterusnya kita pergi kepada sel pembiakan perempuan. Sistem pembiakan perempuan. Okey, sistem pembiakan perempuan ialah pandangan hadapan, rajah 4.8 dan 49 rajah bagi pandangan sisi. Okey, yang banyak akan cikgu gunakan adalah rajah 4.8 iaitu pandangan hadapan ini. Jadi lebih jelas lagi. Okey, so jadi sistem pembiakan perempuan yang pertama ialah tube fallopian. Tube fallopian ini adalah tempat persenyawaan berlaku. Okey, antara sperma dengan ovum. Okay, ini adalah ovari. Ovari adalah kilang ovum. So, ovari dia menghasilkan ovum. Okay, dan ovum itu akan keluar masuk ke dalam tube fallopian. Dia akan stay je kat sini. Dia tak akan bergerak jauh. Okay. Baik, kemudian bila persetubuhan berlaku, sperma akan masuk ke dalam faraj wanita. Okay, dan dia akan bergerak, masuk, meneroka. Okay, sehinggalah dia masuk ke tube fallopian. Kiri dan kanan. Okey, kemudian sperma ini akan bergerak hingga berjumpa dengan ovum. So, bila dia jumpa dengan ovum, okey, berjuta-juta sperma yang berjumpa dengan ovum, tapi bila satu saja sperma berjaya menembusi ovum, maka
jutaan sperma yang lain akan dihalang memasuki ovum. Hanya satu saja yang dibenarkan. Okey, so kita dah tahu ovari dia menghasilkan ovum dan dia juga mengandungi hormon seks wanita. Uterus, okey, so bila berlaku perseniman kat sini, zygote terhasil. Jadi zygote ini akan bergerak, okey, masuk ke dalam uterus dan menempel pada dinding uterus. Jadi fungsi uterus adalah tempat embrio berkembang dan membesar. Embrio ni apa? Embrio ni daripada zygote, dia akan berkembang menjadi embrio. Okey, dan embrio akhirnya dia akan berkembang menjadi baby. Baik. Cervix ialah bukaan yang mana dia mengandungi mukus yang memudahkan sperma untuk berenang masuk ke dalam uterus. Okey, cervix ni di sini. Ini cervix. Okey, paraj dia adalah bahagian yang menerima sperma dan dia menjadi saluran bayi untuk dilahirkan. Okey, faham ya semua? Okey, itu adalah sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Baik, kita jumpa lagi insyaAllah dalam kelas akan datang. Kita akan masuk tajuk perubahan fizikal yang berlaku ketika akid balik insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.